Haji Mahdi Cengah, Datuk Wan Kuala Lumpur diiringi pengurusan tertinggi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Telah diiringi oleh kumpulan kuaya DBKL bersama orkestra DBKL pimpinan Encik Muhammad Ismail maju dan makmur di akhir acara. Awal bismillah pembuka bicara sebagai tanda majlis bermula. Hadirin yang dihormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Majlis mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Datuk Seri Haji Mahdi Cengah, Datuk Bandar Kuala Lumpur, pengarah-pengarah eksekutif Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, ketua jabatan serta warga kerja DBKL yang dihormati ke program perhimpunan DBKL bilangan 3 2021 dan turut makluman bersama majlis hari ini turut mengadakan dua pengisian tambahan, iaitu sesi penyampaian sidil lantikan Akrab Care dan juga penyampaian anugerah Akrab Kementerian Wirausahaan dan Agensi yang mana telah diselaraskan oleh Jabatan Pengurusan Sumber Manusia. Ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alaina wa rata'na wa rata'anna. Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami, Tuhan yang berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga dan para sahabat baginda yang mulia. Pada pagi yang penuh keberkatan ini, kami menadah tangan merafakkan kesyukuran kepadamu, memohon rahmat, taufik dan hidayah darimu, dosa dan maksiat dan jauh dari kemurkaanmu. Tuan Haji Ning Rosali dan pimpinan bacaan doa itu tadi. Bacaan doa diaminkan bersama, moga sejahtera setiap masa. Berbagai aktiviti, program aktiviti dan program yang telah berlangsung sepanjang bulan Oktober hingga Disember 2021, kita bersama dengan Cik Nur Natasha Azmi dari Jabatan Perancangan Korporat. Dipersilakan. Jabatan dan hadirin yang dihormati, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Bagi pengumuman rangkuman aktiviti sehingga awal Disember 2021 dimulakan dengan pada tarikh 24 Oktober 2021 telah berlangsungnya Majlis Pelancaran Sambutan Jubli Emas Bandaraya Kuala Lumpur yang diadakan di Biro Pelancongan Kuala Lumpur. Majlis ini menandakan bermulanya program dan sambutan perayaan Jubli Emas yang akan disambut pada tahun 2022. Seterusnya, pada tarikh 1 November 2021 telah berlangsungnya Expo Dubai 2020. Datuk Bandar Kuala Lumpur telah membuat pembentangan bertajuk Road to Carbon Neutral Kuala Lumpur Low Carbon Society 2030
to Carbon Neutral City 2050 dalam seminar Climate Change Conversation on Sustainable Cities di Terra Auditorium Expo Dubai 2020. Selanjutnya, pada 11 November 2021, Datuk Bandar telah membentangkan kertas bertajuk Cities, Regions and Built Environment, Accelerating Climate Actions in Cities dan Kuala Lumpur, City Hall and Tokyo Metropolitan Government Joint Effort to Counter Climate Change, Carbon Neutral Kuala Lumpur by 2050. Hadirin yang dihormati, sukacita dimaklumkan bahawa Kuala Lumpur akan meraihkan sambutan Jubli Emas Bandaraya Kuala Lumpur pada tahun 2022. Marilah kita bersama-sama menyemarakkan semangat sambutan Jubli Emas ini. Untuk makluman hadirin sekalian, terdapat 2 pertandingan sempena sambutan Jubli Emas yang sedang berlangsung, iaitu pertandingan menulis artikel penceritaan sejarah Kuala Lumpur yang berlangsung dari 1 November dan dilanjutkan sehingga 20 Disember 2021 yang menawarkan hadiah terkumpul sebanyak RM7,000. Juga pertandingan video pendek bertemakan 50 tahun Bandaraya Kuala Lumpur sedang berlangsung sehingga 7 Januari 2022 yang menawarkan hadiah terkumpul sebanyak RM15,000 untuk tunai dan juga voucher bernilai RM5,000. Penyertaan daripada semua warga kerja di PKL adalah amat dialu-alukan. Baiklah, begitulah tadi imbasan aktiviti yang telah berlangsung sepanjang November sehingga awal Disember untuk makluman kita bersama. Bagi maklumat lanjut, sila layari laman sesawang, laman Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube rasmi di BKL. Terima kasih atas perhatian. Dirgahayu Bandaraya Kuala Lumpur. Terima kasih Encik Nur Tasha. Program dan aktiviti dilaksanakan bersama setiap bulan di tahun depan buat semua warga kerja Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Dengan segala hormat dipersilakan. Yang berbahagia pengarah-pengarah eksekutif Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Datuk Tuan Haji Anwar, Datuk Sulaiman, Datuk Azmi dan juga Datuk Kamaruzzaman. Yang berusaha ketua-ketua jabatan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, pegawai-pegawai kanan, ketua-ketua kesatuan sekerja dan persatuan-persatuan dalam pentadbiran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, seterusnya warga kerja Dewan Bandaraya Kuala Lumpur yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat ilahi di atas limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama berada di perhimpunan bulanan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur bilangan 3 tahun 2021 ini. Perhimpunan ini merupakan perhimpunan kali pertama saya dapat bersuah muka dengan warga kerja Dewan Bandaraya Kuala Lumpur sebagai Datuk Bandar. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, kekangan pandemik COVID-19 serta pematuhan kepada SOP yang mengenakan pelbagai sekatan menyebabkan sebelum ini saya hanya dapat berucap secara rakaman dan disiarkan melalui atas talian. Sememangnya saya akui lebih sesuai bersumuka semacam ini dengan tuan-tuan dan puan-puan berbanding dengan bercakap hanya saya dengan kamera sahaja. Jadi saya berharap SOP COVID-19 ini akan lebih longgar dan kita sama-sama menyokongnya, dan dengan itu nanti kita mempunyai peluang untuk berkumpul secara fizikal di perhimpunan bulanan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dengan lebih kerap. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, saya selalu menggesa pegawai dan kaki tangan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur melalui ucapan-ucapan sebelum ini untuk bekerja sebagai satu pasukan ataupun satu tim, DBKL tim. Tidak sesekali bekerja secara in silos. 3 perkara yang saya berikan penekanan pada ucapan pertama saya dalam bulan Oktober tahun 2020 yang lepas
adalah berkaitan pengurusan isu banjir kilat, pengurusan kesesakan lalu lintas dan meningkatkan keupayaan pegawai dan menara Kuala Lumpur, atau bahasa sekarang yang disebut building the capacity. Namun bukanlah 3 ini saja tugas yang perlu ditumpukan. Itu hanyalah aspek-aspek yang saya rasakan pada ketika itu sangat perlu untuk saya berikan fokus. Tetapi apabila saya sudah mempunyai pengalaman dalam melaksanakan tugas sebagai Datuk Bandar ini, sebenarnya saya dapati banyak lagi isu-isu perbandaran yang terdapat di Bandaraya Kuala Lumpur yang perlu kita selesaikan. Isu-isu tersebut ialah isu-isu kritikal berkaitan dengan fungsi utama sesebuah pihak berkuasa tempatan. Ianya adalah isu berkenaan kebersihan. Hari ini, semalam especially, kita berjumpa dengan Tan Sri, mantan Datuk Bandar, Tan Sri Ahmad Rizal. Disebut isu kebersihan nampaknya banyak jauh meningkat di Kuala Lumpur pada akhir-akhir ini. Mungkin saya rasa kerana tak ramai orang berkunjung Kuala Lumpur kerana SOP yang ditetapkan oleh MKN. Namun saya yakin kesan yang dilihat hari ini adalah kerja kuat pegawai dan kaki tangan kita yang telah pun memberi satu kerja yang amat baik untuk menjaga kebersihan. Isu kedua mengenai pengeluaran lesen perniagaan di pasar-pasar, pusat penjaja dan juga penjaja-penjaja di tepi-tepi jalan. Ini juga satu isu yang never ending issues. Namun kita bersyukur kita juga telah dapat mentadbir dengan baik. Contohnya pada waktu kita mengendalikan bazar Ramadan pada bulan Ramadan yang lepas. Ketika itu Datuk Bandar Kuala Lumpur diasap oleh pihak KSN kerana tidak menguruskan menyelesaikan masalah banting di tepi jalan. Bagi KSN Tan Sri, perkara ini tidak boleh, tidak sesuai dan tidak sesuai sekali dengan status kita Kuala Lumpur sebagai ibu negara Malaysia. Jadi the same SOP, standard yang sama, mohon diteruskan dan dipastikan Bandaraya Kuala Lumpur bebas daripada banting yang kita sehingga hari ini tidak memberi kebenaran. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, isu-isu lain juga yang berkaitan dengan mengenai penjagaan padang-padang permainan, tasik-tasik, kawasan rekreasi dan riadah, penyelenggaraan bangunan dan fasiliti dan Kuala Lumpur Dewan Orang Ramai, termasuk juga penjagaan dan penyelenggaraan tandas awam. Tandas awam merupakan satu perkara yang sangat penting, perlu dijaga kerana tandas awam ini jugalah dinilai oleh selalunya pelancong-pelancong. Kalau tandas awam bersih, maka kita akan diberi satu rumusan, maka penduduk Kuala Lumpur penduduk yang bersih dan bandar yang bersih. Kalau tandas awam tidak bersih, maka mereka membuat kesimpulan bandar ini adalah bandar yang kotor dan tidak bersih. Jadi alhamdulillah, saya rasa masa menteri sekarang ini melawat di Tasik Permaisuri, saya test 2 tandas. Alhamdulillah, ianya sangat bersih dan cantik, dan terima kasih banyak kepada Jabatan Taman dan Rekreasi yang telah membuat kerja-kerja ini dengan bersungguh-sungguh. Maka tandas itu sangatlah bersih. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, saya juga sedar kita perlu juga melihat kepada aspek penyampaian perkhidmatan kepada semua pelanggan yang berhubung dengan kita untuk memperolehi urban services. Sebagai contoh, kelulusan lesen, kelulusan permit, kelulusan kebenaran pembangunan, kelulusan sewa rumah, kelulusan lesen penjaja, kelulusan tapak menjaja, kelulusan rumah rehat untuk pegawai dalaman dan juga kelulusan quarters. Semua ini
termasuk dalam aspek penyampaian perkhidmatan. Semenjak saya bertugas dengan Dewan Kuala Lumpur 38 tahun yang lalu, saya terdedah dengan pelbagai usaha-usaha penambahbaikan dan juga pendekatan-pendekatan pragmatik serta solution-solution perbandaran yang dilaksanakan oleh banyak bandar-bandar besar di dunia dan juga di rantau Asia Tenggara. Bandar-bandar tersebut saya ingin sebut di sini: bandar Singapura, London, Paris, Melbourne, Perth, Hong Kong, Tokyo, Jakarta, Bangkok dan juga Auckland. Termasuklah juga yang penting sekali, bandar yang menjadi contoh kepada World Bank, kajian World Bank. Dari segi kehebatan, bandar ini menguruskan kerja-kerja yang melibatkan penyampaian perkhidmatan. Bandar itu ialah Bandar Tbilisi, ibu negara Georgia di Eropah Timur. Saya rasa bandar ini Tuan Haji Anwar pada awal tahun ini ada pergi mengikuti program World Book Capital. Jadi bandar Tbilisi merupakan bandar contoh yang telah berjaya memberikan satu perkhidmatan yang luar biasa kepada pelanggannya dalam menguruskan perkhidmatan perbandaran. Sesungguhnya semua bandar-bandar yang saya sebut itu, saya lihat telah bersungguh-sungguh berikhtiar dengan tekun mencari solution, melaksanakan solution dalam meningkatkan tahap perkhidmatan bandar mereka. Dan malahan mereka juga berani menetapkan target yang tinggi. Seperti saya quote satu, My City Council akan menyampaikan perkhidmatan pelanggan yang boleh mengembirakan pelanggan, iaitu dalam bahasa Inggeris disebut delighting customers. Namun kita juga menghadapi beberapa orang kata kekalahan. Sebagai contoh, baru-baru ini sempena persidangan kebahasaan amalan baik peraturan ataupun in English Good Regulatory Practices atau singkatannya GRP, Anjuran Malaysian Productivity Corporation, Majlis Perbandaran Kulim, Majlis Bandaraya Seberang Perai telah dianugerahkan sebagai PBT yang aktif melaksanakan GRP. Kuala Lumpur tidak mendapat apa-apa anugerah daripada pelaksanaan GRP ini, dan ia sudah tentu agak mengecewakan. Bagi pencapaian indeks kemampanan bandar di Malaysia yang dilaporkan oleh Plan Malaysia bagi pelaporan tahun ini belum, tahun lepas, tahun 20, pelaporan tahun 2020 98%, manakala markah yang diperolehi oleh Perbandaran Putrajaya ialah 99.78%, dan markah yang diperolehi oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri 95.99%. Lagi sekali, pencapaian ini agak mengecewakan. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, sesungguhnya bukanlah kita tidak mempunyai kemenangan langsung ataupun anugerah-anugerah lain. Alhamdulillah, kita juga ada memenangi pertandingan-pertandingan tertentu, namun tidaklah begitu mencapai target yang kita sasarkan. Baru-baru ini Kementerian Kesihatan Malaysia telah menganugerahkan Pasar Besar TTDI dan Pasar Besar Wirawati Kuala Lumpur tempat pertama dan tempat kedua bagi anugerah pasar bersih dan selamat di Malaysia. Tahniah diucapkan. DIK-PKL telah juga berjaya bersama-sama Malaysian Institute of Planners menganjurkan City Expo Malaysia 2021, di mana penyertaan aktif dan budaya Kuala Lumpur telah menerima banyak penghargaan dari orang ramai.
Penyertaan daripada Kuala Lumpur dalam public debate seperti di City Expo Malaysia ini sesungguhnya menunjukkan satu usaha pengurusan tertinggi dan pegawai-pegawai kanan daripada Kuala Lumpur yang lebih bersungguh-sungguh untuk membuktikan komitmen daripada Kuala Lumpur bagi memberikan perkhidmatan perbandaran atau urban services yang lebih sempurna demi kesejahteraan dan kelestarian hidup penduduk Kuala Lumpur. Selain daripada itu, semasa saya menghadiri majlis makan malam sempena meraihkan kejayaan Kerajaan United Kingdom dan Italy menjadi host kepada COP26 di Glasgow, Scotland. Sekali lagi, Kuala Lumpur dan daripada Kuala Lumpur telah diiktiraf dan disebut oleh pihak Pusatjaya Tinggi Malaysia, Pusatjaya Tinggi British di Malaysia, di mana menurut beliau DBKL telah set a very good example dengan mendahului bandar-bandar raya lain di Asia Tenggara dalam menangani isu perubahan iklim atau climate change. Tahniah kepada mereka yang terlibat, dan semuanya saya rasa berlakunya kejayaan-kejayaan ini adalah kerana kita bekerja dalam satu pasukan. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, usaha-usaha yang bersungguh-sungguh yang telah kita laksanakan ini mungkin secara langsung atau tidak langsung telah mengembirakan penduduk di Kuala Lumpur. Dan ada satu lagi kejayaan di mana di kalangan community expatriate melalui kajian atau survey yang dijalankan oleh Internations, sebuah organisasi yang mengumpulkan maklumat-maklumat kepada expatriate di seluruh dunia, Kuala Lumpur tahun ini telah dipilih sebagai bandar terbaik dunia untuk community expatriate. Kuala Lumpur terus mengungguli dalam kategori setting settle ataupun boleh diterjemahkan dengan keramahan penduduk Kuala Lumpur, dan juga kategori keuangan dan perumahan yang diluruskan oleh pihak Damanan Raya Kuala Lumpur. Walau bagaimanapun, kita masih belum boleh merasa selesa dengan kejayaan baik ini. Banyak lagi perlu ditambah baik bagi mengekalkan ranking ini, khususnya dalam aspek quality of urban living dan urban work life. Pada tahun 2019, Kuala Lumpur dinamakan bandar ke-9 di dunia dengan jumlah pelancong teramai. Selain itu, kajian World Bank pada tahun 2020 melaporkan prestasi Kuala Lumpur di tangga kedua di dunia dalam aspek dealing with construction permits. Projek River of Life pula telah tersenarai sebagai 10 best waterfront district in the world. Ini laporan salah satu bank di United Kingdom. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, kesemua kejayaan-kejayaan ini sesungguhnya tidak mudah. Ianya bukan hasil kerja satu orang individu. Kejayaan ini sebenarnya merupakan satu bukti bahawa kita telah berada on the right track. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan, itu saja ucapan saya pada kali ini. Sekian, terima kasih. Saya akhiri ucapan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal program tadi, perhimpunan kali ini turut mengadakan acara tambahan dan sekali seterusnya bagi anugerah akrab komite dipersilakan Tuan Muhammad Rafi Osman bersama pengurusan tertinggi.